قولي رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم ويا عليم بك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Selama, Kak Ajah Nid Orizan, Ibu Baharia, Masya Allah. Okey, boleh kita mulakan kelas kita pada malam ni, sambungan surah An-Nazi'at ya. Tafsir harfiah surah An-Nazi'at. Saya menggunakan kitab Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir oleh almarhum Dr. Wabah Az-Zahiri rahimahullahu ta'ala, insyaAllah. Sambung malam ni buaya ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34 insyaAllah setakat mana yang kita boleh baca lah. Dan bermula malam ni insyaAllah buaya kelas kita malam kita buat dalam 50 minit sahajalah. Dalam 45 ke 50 minit sahaja. Kerana saya faham ibu-ibu maghrib tadi pun ada kuliah kat masjid, ramai yang kuliah kat masjid, kat surau. Jadi malam ni pun sudi bagi masa juga. Tapi cukuplah 45 minit tu dah okey dah insyaAllah ibu ayah malam ni. Setuju tak ibu ayah 45 minit? Boleh tak? Setuju ya insyaAllah? Waalaikumsalam Ibu Zainab, insyaAllah. Ke nak sejam juga? Cukuplah ya 40 minit ya insyaAllah. Okey ibu ayah. Setuju ya? Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nazi'at ayat 34, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Sadaqallahul azim. Ibu ayah. Faiza ibu ayah bermula ayat yang ke-34 ini nak cerita pasal apa? Ayat 34 sampai habis ayat surah An-Nazi'at ayat 46 menceritakan pasal apa? Jadi dalam kitab tafsir Al-Munir, almarhum Dr. Wabah Zuhairi telah mengklasifikasikan kepada satu tajuk. Apa tajuknya? Jaza'u fariqain nasi fil akhirati wa tafwidu ilmi sa'ati lillahi ta'ala wa qasri muddati dunya. Menceritakan mengenai jaza, balasan kepada dua golongan manusia di akhirat. Sama ada balasan bahagia ataupun balasan sengsara, syurga ataupun neraka. Kemudian menceritakan mengenai menyerahkan ilmu mengenai hari kiamat ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pengetahuan mengenai bila datangnya hari kiamat, bila berlakunya hari kiamat hanya adalah milik Allah Taala sahaja. Dan juga akan menceritakan kepada kita betapa singkatnya kehidupan atas muka bumi ini, boy. Kita rasa kita hidup dah lama dah. 60-70 tahun rasa dah lama dah. Rupa-rupanya ya Allah, kalau tak bawa amal, dia rasa sangat singkat hidup kat dunia, bahkan tak sampai sehari pun. Nah, ini yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Tengok dulu ayat yang ke 34. Faiza maka apabila, iza tu maknanya apabila. Faiza maka apabila ja'atit tammatul kubra. Tengok kalimah ja'at. Ja'at ini buaya adalah fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Dia punya fi'il madhinya ja'a. Ja'a begini. Ja'a. Fi'il mudhari'nya yaji'u. Yaji'u.
ja'a yaji'u begini. Apa maksud ja'a yaji'u? Maksudnya datang. Ja'a yaji'u maknanya datang. Ya. Idza ja'a nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pembukaan kota Mekah surah itu kan. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Begitu. Ja'a maknanya telah datang. Yaji'u fi'il mudhari'nya. Okey, ja'a yaji'u. Ja'a ini boleh termasuk sulasi mujarrad ya. Dia termasuk sulasi mujarrad. 3 huruf. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kenapa kita baca ja'at? Kenapa baca ja'at? Ja'at kan untuk mu'annas. Ya, kenapa dibaca ja'at? Kerana fa'ilnya mu'annas. Ibu ayah macam kita bincang, setiap fi'il mesti ada fa'il. Maka apabila ja'at ini adalah fi'il madhi, maka adalah fa'ilnya. Mana fa'il kepada ja'at ibu ayah? Kalimah at-tammatu. Apa yang datang? At-tammatu yang datang. At-tammatu yang datang. Jadi ibu ayah kalimah at-tammatu ni ibu ayah, dia adalah, tengok saya buat ya, dia ada fi'il madhinya. Fi'il madhinya begini, tamma. Dia ada sabdu ibu ayah, tamma, mudhari'nya yatimmu. Yatimmu, mim ta beri bawah. Tamma yatimmu ibu ayah. Okey, ingat ya. Dia punya fi'il madhi, tamma, mudhari'nya yatimmu. Okey. Tamma dia termasuk dia adalah fi'il sulasi mujarrad. Tapi dia ada gandaan huruf. Ini dipanggil bahagian mudha'af. Mudha'af. Maksudnya ada gandaan huruf. Dia ada 3 huruf. Dia sulasi, 3 huruf. Mujarrad semata-mata. Cumanya ada huruf gandaan huruf pada mim. Maksudnya ta, mim, mim. Maksudnya ta, mim, mim. Ada 2 mim. Jadi 3 huruf asalnya. Maka diidghamkan mim tu, diidghamkan jadi sabdulah. Jadi tamma. Mudhari'nya yatimmu. Apa dia makna tamma yatimmu ibu ayah? Sebelum kita masuk pada kalimah at-tammah, faham dulu makna fi'il madhi dan mudhari'. Tamma yatimmu ni apa? Saya ambil daripada kamus ya. Kalau kita kata Tamma ni kita kaitkan dengan air. Tamma al-ma'u. Tamma al-ma'. Maksudnya air itu banyak sampai melimpah-limpah. Macam tu. Air itu banyak sampai melimpah-limpah. Okey, itu maksud tamma kalau air lah. Tamma al-ma' kalau air melimpah-limpah. Tapi kalau tamma al-bahru, tamma fa'ilnya al-bahru laut, apa maksudnya? Maksudnya air itu air laut meninggi. Macam tsunami itulah meninggi. Bukan tsunami, tapi air itu jadi tinggi. Macam tu. Okey. Kalau tamma al-amru azuma ishtadda. Maksudnya teruk ataupun besar benda tu. Besar sampai jadi sangat-sangat dahsyat. Itu maksud tamma al-amru. Nak bagi tahu tamma ni, tengok konteks. Terjemahnya tidak sama. Tapi makna lebih kurang. Tapi terjemah tak sama, ikut konteks. Kalau tamma al-farsu, al-farasu, apa dia? Al-faras, kuda. Tamma al-farasu maksudnya laju sangat. Kuda tu laju yang teramat sangat. Itu macam tu. Okey. Begitulah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kat sini apa maksudnya? At-tammatu tu, at-tammah itu ibu ayah, dia adalah isim fa'il tapi untuk mu'annas. Tengok saya buat ya, tengok saya buat. Tamma yatimu fi'il madhi ma'ruf, tamma fi'il mudhari' ma'ruf yatimu, masdarnya tamman. Dalam kamus bagi tahu tamman masdarnya. Ya. Okey, tamman macam cerita apa? Tamman. Apa ya? Tamma yatimu tamman. Kalau dia bukan
Toman. Kata toman tu ni mim satu. Toman. Isim fa'alnya ibu, isim fa'alnya kalau muzakkar, tom. Okey, macam ni. Tomun. Tomun. Okey. Mim tu asal di sini. Asalnya, boleh saya cakap Kalau fi'il madhi sulasi mujarrad ibu, kita ulang balik. Kalau sulasi mujarrad, isim fa'alnya atas wazan apa ibu? Cuba tulis. Sulasi mujarrad, isim fa'alnya atas wazan apa ibu? Fa'ala. Kalau fa'ala, atas wazan apa? Isim fa'ilnya. Betul ibu Fairuz, fa'il juga. Fa'il juga. Cuma tadi saya kata, Toma tu asalnya Tomama kan? Tomama. Okay, cuba kalau kita bayangkan, kita keluarkan. Tomama. Tomama. Isim fa'ilnya jadi macam mana asalnya? Tomama, maka kalau isim fa'ilnya bunyinya macam mana ibu ayah? Cuba bagi yang asalnya. Jadi apa tu ibu ayah? Betul Haji Nasir. Bagus, terbaik. Tomimun. Ejanya to alif mim mim asalnya. Tomimun. Tomimun. Tetapi oleh kerana mim itu sama huruf dengan mim selepasnya, maka digandakan, diidghamkan, dia jadi tomun. Jadi tomun macam begitu. Okay, tomun untuk muzakkar. Tapi kalau muannas tambah butah ibu ayah kan, itu yang jadi tommah. Tommah. Okay, jelas tak ibu ayah? Jelas tak sekarang? Jadi tommah. Okey, kalau tambah alif lam jadi at-tammah. At-tammah gitu. Kalau macam ni kita kena baca mak wajib ibu ya. Mak lazim ni, mak lazim kali ni. Musaqqal ni. Tammah, at-tammah. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Jadi at-tammah ni isim apa ibu? Ibu ayah isim fa'il. Untuk muzakkar ke untuk muannas? Untuk muannas. Ha. Jelas ibu ayah seorang balik at-tammah tu ada makna yang melampau-lampau. Maksudnya keadaan yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat ataupun kekacauan yang sangat-sangat dahsyat. Ibu dah faham maknanya, sekarang baru saya tengok apa terjemah at-tammah saja dalam Quran terjemah ibu ayah. Apa terjemah kalimah at-tammah dalam Quran terjemah ibu ayah? Tolong ibu ayah kongsikan dengan saya. Ibu Kulsum, malapetaka. Haji Nasir, bencana. Ibu Rosnah, malapetaka. Okey, banyak terjemah malapetaka. Okey, bagus. Ibu ayah betul terjemah tu malapetaka. Ibu ayah, kalau kita orang kata berlaku malapetaka kepada si Fulan. Kenapa? Kereta dia tercalar sikit. Malapetaka ke tu ibu ayah? Dia telah dilanda malapetaka. Kenapa? Dia jalan tadi tersepak batu kecil. Malapetaka ke macam tu? Dia telah dilanda malapetaka pasal apa? Kerana cermin mata dia retak. Adakah itu malapetaka? Orang kata itu malapetaka ke macam tu? Tidak, ibu ayah. Tidak. Keretanya hancur, total loss. Okey, itu malapetaka ke tidak? Kalau kereta hancur, total loss. Malapetaka ke tidak? Tu. Bila ibu ayah kata malapetaka, maksudnya benda tu bencana besar. Bencana besar. Jadi ibu, ini adalah at-tammah. Sudahlah at-tammah. Fa'iza, maka apabila ja'at telah datang at-tammah malapetaka. Datang lagi sifat dia al-kubra. Al-kubra. At-tammah tadi muzakkar ke muannas ibu ayah ulang balik? At-tammah tu tadi muzakkar ke muannas? Muannas betul Haji Nasir ya. Ibu Hasimah betul muannas. Jadi ibu ayah mendatangkan sifat pada kalimah muannas, kalimah kubra tu. Kubra. Okey. Kubra ni ibu ayah, dia ada fi'ilnya. Fi'il madhinya kabura. Kabura, mudhari'nya yakburu. Yakburu. Kabura. Fa'ula, mudhari'nya yakburu. Yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu atas kabura yakburu atas wazan fa'ula yaf'ulu. Okey.
Ibu ayah, kalau isim fa'il kepada kabura pada isim fa'il saja. Apa dia isim fa'il kepada kabura? Yang besar, apa dia yang besar? Kabura fi'il madhi. Bagaimana isim fa'il dia? Ibu ayah ingat dia 3 huruf saja. Betul Ibu Asimah. Kabir. Kabir. Tapi Ibu ayah, kalau fa'ula yaf'ulu biasanya atau wazan fa'il. Kita baca kabir. Ibu ayah ingat cuba tengok balik. Mustawa satu, apa ni? Surah Al-Miftahi peringkat pertama tu yang saya malu-malu Ibu. Cuba tengok. Fa'ula yaf'ulu. Tengok jadual saya bagi. Nota 19 ke nota 18. Tak selesai nota 18. Cuba tengok nota 18 Ibu. Sekejap. Buka sekejap. Nota yang bersalin. Surah peringkat pertama Al-Miftahi tu. Saya bagi fa'ula yaf'ulu bagaimana isim fa'ilnya. Fa'il ke fa'il biasanya. Cuba Ibu tengok balik. Nota 18. Bukan mustawa satu. Tapi surah Al-Miftahi peringkat pertama. Yang bayar RM100 tu. Cuba tengok. Saya nak confirmkan balik. Kita bukan tafsir kosong semata-mata Ibu ya. Kita akan ulang balik pelajaran yang kita belajar. Buka je Ibu, buka je. Nota yang Ibu salin, kena ada standby je Ibu ayah ya. Saya boleh bagi jawapan sekarang, tapi saya nak Ibu buka balik, cek balik. Biar ambil masa sikit tak apa. Tak ada masalah Ibu ayah ya. Dah tengok Ibu, jumpa tak? Tanda saya nota 18. Mustawa apa ni? Surah Al-Miftahi peringkat pertama. Nota pelajaran yang ke-18. Maaf. Pelajaran yang ke-18. Pelajaran yang ke-18. Tolong Ibu. Bagaimana saya bagi isim fa'alnya? Atau wazan apa? Ini ada orang ke tak ada orang ni? Takut saya silap. Okey, betul. Fa'il. Ibu Asimah kenapa 8 tu? Fa'il Ibu, betul. Ibu Asimah fa'il. Fa'ula yaf'ulu. Biasanya isim fa'alnya datang atas wazan fa'ilun. Maka kabura yakburu, isim fa'ilnya biasanya kabirun, kabir begitu. Kabir, apa maksud kabir Ibu? Apa maksud kabir? Apa maksud kabir? Ibu ya, apa maksud kabir? Maksudnya besar. Betul Ibu Salamah ya, Ibu Kalsum betul. Besar maksudnya. Tapi kalau lebih besar ataupun kalau pada pihak Allah Ta'ala maha besar, kita nak guna apa? Ibu ayah. Akbar. Akbar. Ibu ayah, kalau begini kita panggil isim tafdil. Isim tafdil. Apa dia maksud tafdil? Tafdil maksudnya melebihkan. Melebihkan. Jadi kalau kabir besar, akbar lebih besar. Ataupun maha besar. Tengok pada kesesuaian. Contoh kita kata, Ahmad akbaru min Zaidin. Ahmad lebih besar daripada Zaid. Besar mungkin umurnya. Besar mungkin badannya. Besar mungkin rumahnya. Tengok pada konteks. Jadi Ibu, kalau Ibu jumpa atas wazan af'al, contohnya akbaru lebih besar. Apa contoh lain? Contoh lain, asghar lebih kecil begitu. Okey? Aslama Haji Nasir, aslama tu bukan. Aslama tu fi'il madhi. Aslama yuslimu. Kalau aslam, kalau anak kata isim tafdil, aslam lebih selamat. Aslam lebih selamat. Aslamu lebih selamat. Bukan aslama. Boleh ya? Jadi Ibu ayah, kalau akbaru, ajmal Ibu Salamah. Bagus. Ajmalu lebih cantik. Lebih cantik, lebih indah. Begitu. Okey Ibu ayah ya. Cantik, contoh cantik. Okey, sekarang ni Ibu ayah, akbaru tu muzakkar. Kalau muannas, isim tafdil, kalau muzakkar atas wazan af'alu. Tapi kalau muannas dia atas wazan fu'la. Fu'la begitu. Fu'la. Okey. Maka kalau akbar jadi kubra. Akbar dibaca kubra muannasnya. Maka Ibu ayah sesuai tak dibaca al-kubra? At-tammatu al-akbar ke at-tammatu al-kubra? Kita kena baca al-kubra. Kenapa? Kerana dia adalah sifat kepada kalimah at-tammatu yang muannas. Jelas Ibu ayah? Itu baru terjemah dulu.
Fa'iza maka apabila ja'at telah datang at-tammatu kehuruhan apa tadi? Terjemahan dia? At-tammatu tadi? Apa dia? Malapetaka. Ni pelajar saya dulu. Malapetaka al-kubra yang sangat besar. Al-kubra yang sangat besar, yang paling besar. Kita faham mana macam tu Ibu Ayah ya? Okay, jelas tak Ibu Ayah sekarang ni? Terjemahnya. Jelas ya? InsyaAllah. Yauma, kita baca tafsir ni sekarang insyaAllah. Yauma, pada hari. Yauma tu Ibu Ayah terjemahnya pada hari. Pada hari apa tu? Okey. Yauma tu hari. Yatazakkaru al-insan. Yatazakkaru Ibu Ayah datang daripada fi'il madhinya tazakkara. Tazakkara fi'il mudhari'nya yatazakkaru. Yatazakkaru. Okey, masdarnya tazakkuran. Assalamualaikum Ustaz. Tazakkuran. Isim fa'ilnya mutazakkirun. Okey. Okay, Ibu Ayah. Saya bagi dulu kepada Ibu Ayah. Dengar ya. Saya bagi dah. Nampak yang saya bagi tu? Tengok saya baca macam mana. Tazakkara. Kaf tu sabdu. Tazakkara. Yatazakkaru. Tazakkuran. Mutazakkirun. Mutazakkirun. Jadi, yatazakkaru fi'il mudhari'. Apa dia maksud tazakkara? Kita boleh kata teringat. Ataupun ingat. Ingat ataupun teringat. Okey. Kalau zakara saja, zakara ingat Allah. Zakarallah. Zakarallah. Dia telah ingat Allah. Kalau zikrullah, ingat Allah. Zakara fi'il madhi. Telah ingat. Tapi kalau tazakkara, teringat ataupun ingat saja. Okey. Siapa yang ingat Ibu Ayah? Al-insan yang ingat. Katanya Ibu Ayah, kalimah al-insan muzakkar ke mu'annas Ibu Ayah? Kalimah al-insan muzakkar ke mu'annas? Nah, ada jawapan ingat? Pegang jawapan tu. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, mana betulkan. Muzakkar ke mu'annas Ibu? Al-insan. Senang saja Ibu. Muzakkar Ibu Asimah. Betul Ibu Asimah. Muzakkar. Ibu Ayah, kadang-kadang ada kalimah-kalimah yang memang senang. Memang jawapan tu memang ibu dah tahu. Kalau ibu tak jawab pun tak apa. Tapi kenapa saya tanya juga? Kerana antara ibu ni ada juga yang baru sangat belajar bahasa Arab. Jadi kita meraihkan Ibu Ayah ya. Saya nak meraihkan kesemua yang belajar ni. Antara ibu ada yang dah mahir, ada yang dah biasa dengan belajar bahasa Arab. Ada yang baru nak kenal. Jadi boleh kita meraihkan. Pasal tu saya tanya detail satu persatu. Supaya mana-mana yang saya tanya tu, kalau ia adalah perkara yang sangat asas, maka ibu-ibu yang baru belajar asas dapat pegang. Dan kalau mana-mana perkara yang saya tanya, ia adalah peringkat pertengahan ataupun peringkat yang agak tinggi, maka ibu-ibu yang dah lama belajar juga boleh ambil manfaat daripadanya, insya-Allah. Okey Ibu Ayah. Al-insan kalimah muzakkar. Sekarang ni yang beringat ni siapa? Al-insan yang beringat kan? Al-insanu. Dia fa'il kepada fi'il mudhari' yatazakkaru. Maka yatazakkaru fi'il mudhari'. Setiap fi'il, setiap kata kerja, mesti ada yang melakukan. Mesti ada pelaku. Mesti ada fa'il. Ada mana? Kat atas. Okay. Mesti ada fa'il. Jadi Bu Ayah, al-insan adalah pelaku ataupun fa'il kepada kalimah yatazakkaru. Maka Ibu Ayah tengok kalimah yatazakkaru muzakkar ke mu'annas? Yatazakkaru kalimah fi'il mudhari' muzakkar. Kenapa? Kerana fa'ilnya adalah al-insan yang juga muzakkar. Saya ulang terjemahnya, yauma pada hari, maksudnya pada hari berlaku malapetaka yang sangat besar itu, yauma pada hari itu, yatazakkaru akan beringatlah. Akan beringat. Siapa yang beringat? Al-insan manusia. Siapa manusia? Semua manusia. Semua manusia, tidak kira siapa pun dia. Hatta dia Rasul. Hatta dia Nabi.
semua manusia akan teringat sangat. Apa yang manusia teringat? Apa yang? Tu ibu ayah. Ma ni ada banyak dalam bahasa Arab. Ada ma memberi makna apa. Ada ma memberi makna soalan. Apakah. Ada ma memberi makna betapa. Ada ma memberi makna selama mana. Ma ni banyak maksud. Ya, ada ma memberi makna alangkah. Tengok pada kesesuaian. Tengok pada konteks. Di sini ibu ma di sini kita panggil ma mausul. Terjemahnya apa yang. Terjemah ma di sini apa yang ibu ayah ya. Yauma pada hari itu ya tazakkaru akan beringatlah al-insan manusia. Apa yang mereka beringat ibu? Masa'a apa yang mereka usahakan kat dunia dulu. Mereka lakukan kat dunia dulu. Sa'a ni maksudnya usaha ataupun melakukan. Okey. Okey, jelas ibu ayah ya. Sa'a ini usahakan. Pasal tu perbuatan ibu ayah masa umrah ke haji ke, perbuatan dari Safa ke Marwah dipanggil apa ibu ayah? Dari Safa ke Marwah tu kita panggil apa? Sa'i kan? Kenapa dipanggil sa'i? Kerana itu adalah usaha yang dibuat oleh Siti Hajar alaihissalam yang berlari berusaha berlari anak daripada Safa ke Marwah ulang sampai 7 kali. Maka perbuatan usaha itu dipanggil sa'i. Fi'il madinya sa'a. Jelas ibu ayah, fi'il madinya sa'a. Maka ma sa'a apa yang dia usahakan. Siapa? Setiap manusia ni. Saya, ibu ayah semua. Kita terjemah dulu ya 3 ayat ni. Soalan balik. Fa'iza maka apabila ja'at setelah datang at-tammatu malapetaka besar. At-tammah tu dah malapetaka dah. Al-kubra yang besar, yang sangat besar. Yauma pada hari itu yatazakkaru akan beringatlah al-insanu oleh manusia barang apa yang sa'a yang dia usahakan kat dunia dulu. Apa yang kita buat kat dunia dulu. Sekarang kita baca tafsiran dia. Tafsiran tu penting buat. Tafsiran ni sangat-sangat menusuk hati kita sebenarnya. Kita tunggu tafsiran sekarang. Wa burrizat. Apa dia wa burrizat? Dia dalam bahasa Arab kita ada baroza. Baroza. Okey. Fi'il madinya baroza. Ya. Saya punya nasi jatuh aja. Ada tadi? Okey. Cuba tadi sekejap ya. Okey. Baraza ya beruzu fi'il mudhari'. Baraza ya beruzu. Apa yang maksud baraza ya beruzu? Maksudnya nampak. Baraza ya beruzu maksudnya nampak ataupun jelas. Jelas. Okey. Satu dia juga ada daripada bab ini baraza ya beruzu sulasi mujarrad. Kalau kita baca fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Apa nama bab ni ibu? Saya nak tahu dulu. Ibu ingat tak belajar dulu? Fa'ala yufa'ilu. Apa nama bab ni ibu ayah? Kita belajar dalam sorof peringkat pertama. Fa'ala yufa'ilu. Apa masdarnya ibu ayah? Apa nama babnya? Saya tunggu ibu ayah. Cek balik. Fa'ala yufa'ilu. Apa nama babnya ibu ayah? Saya minum sekejap. Bismillah. Tangan kanan ya. Okey, bab taf'il betul ibu. Bab taf'il betul. Bab taf'il. Okey. Kalau bab taf'il, roh ni satu ya. Barroza, mudhari'nya yubarrizu. Okey, barroza yubarrizu. Okey, barroza fi'il madhinya barroza. Barroza telah menjelaskan, telah nampak. Barroza telah menampakkan. Barroza telah menampakkan. Tapi kalau fi'il madhi majhul, ingat ibu ya, kalau fi'il madhi majhul, untuk buat fi'il madhi majhul, huruf pertama tukar baris depan.
Maka ba jadi apa? Jadi bu. Barra jadi ba tu jadi bu. Ha. Kemudian ni buaya, ra yang sabdu tadi tu, huruf kedua, ingat fi'il madhi untuk jadi majhul, huruf pertama tukar baris depan dan huruf sebelum akhir. Apakah sebelum akhir? Ra. Tukar baris bawah. Maka jadi macam mana? Jadi burriza. Burriza. Okey. Apa terjemah burriza? Dipernampakkan. Dipernampakkan. Dibagi nampak. Orang tu tak nak tengok pun kena tengok juga. Itu dipernampakkan maksudnya. Burriza tu jelas. Diperjelaskan. Dipernampakkan sampai nampak mata semua. Okey. Sekarang ni dibaca waburrizat al-jahim dengan ta. Kenapa dibaca dengan ta, ibu ayah? Kerana kalimah al-jahim yang dipernampakkan itu adalah al-jahim. Ibu ayah, al-jahim nama neraka kan? Dan saya nak tanya ibu ayah, kalimah neraka dalam bahasa Arab, nar, ataupun nama-nama neraka, jahim ke, jahannam ke, neraka, sa'ir ke, banyak nama neraka. Banyak nama neraka. Nama-nama neraka ni muzakkar ke mu'annas ibu ayah? Nama-nama neraka muzakkar ke mu'annas? Mu'annas ibu ya. Nama-nama neraka, nama syurga semuanya mu'annas. Maka yang dipernampakkan itu adalah neraka. Oleh kerana kalimah al-jahim, walaupun tak ada ta marbutah, dia tak ada ta marbutah. Tapi dia dikira mu'annas. Kerana nama-nama neraka semuanya mu'annas. Oleh itu, burriza dibaca burrizat. Fi'il madhinya, fi'il madhi majhulnya dibaca mu'annas kerana naib fa'alnya adalah mu'annas. Wa burrizat al-jahimu dan dipernampakkan. Jadi ibu nampak, saya kata burrizat fi'il madhi majhul. Cuba ibu terjemahkan, mesti ada di di hadapan. Dalam terjemah ibu mesti ada perkataan di sepatutnya lah. Apa terjemah wa burrizat ibu ayah? Tolong terjemahkan, tolong kongsikan dengan saya. Dengan yang lain. Nampak? Diperlihatkan. Nampak? Ada di kat depan. Diperlihatkan. Kenapa ada di kat depan? Kerana ia adalah fi'il madhi majhul. Semua terjemah mesti ada diperlihatkan. Mesti ada di kat depan. Jelas ibu ayah kenapa? Dia fi'il madhi majhul. Jelas ibu ayah? Okey. Dan diperlihatkan al-jahim, neraka jahim. Jahim ni terjemah neraka saja pun tak apa. Liman, li saja kepada man sesiapa yang. Man ni kita panggil man mausul. Terjemahnya sesiapa yang yara daripada ro'a yara. Fi'il madhinya ro'a. Fi'il mudhari'nya yara begini. Ro'a yara. Apa dia ro'a yara? Lihat. Melihat. Li kepada man siapa yang yara yang boleh melihat. Dipernampakkan, diperlihatkan, dipertontonkan, dipernampakkan neraka kepada siapa saja yang boleh melihat. Manusia apa? Yang ada orang yang ada mata, manusia lah. Manusia, jin yang ada mata ni semuanya akan melihat. Walaupun kat dunia dulu buta. Dia buta. Kat dunia tak nampak. Tapi mata tu memang ada. Semua manusia ada mata. Mata tu akan diberikan melihat. Akan diberikan melihat oleh Allah SWT. Apa yang mereka akan lihat? Mereka akan lihat neraka Allah Ta'ala sedang dinyalakan. Okey. Semua tu baru terjemah. Tengok tafsiran dia pula. Boleh ibu? Tengok tafsiran dia pula ya. Okey, tafsiran daripada tafsir Al-Munir insya-Allah. Ada masa 10 minit ni. 10 minit ke lebih-lebih sikit tak apa ya insya-Allah. Ay idza hana waqtu maji'id dahiyati al-uzma allati tatimmu ala sa'iri at-tammati wa hiya yaumul qiyamah aw an-nafkhatu ats-tsaniyah allati yakunu ma'aha al-ba'su. Okay. Apabila telah datang waktu, apabila telah hampir ataupun telah sampai saat waktu datangnya musibah ataupun kecelakaan yang sangat besar yang melebihi daripada segala jenis kekacauan. Malapetaka yang
Kalau terjemahnya bapa segala malapetaka lah. Malapetaka tu dah besar lah. Ini kepala semua malapetaka. Ibu segala malapetaka. Atau bapa pun boleh. Bapa segala malapetaka. Malapetaka yang paling besar. Apa dia? Wahya yaumul qiyamah. Hari kiamat. Ataupun berlakunya an-nafkhatu as-saniyah. Tiupan sangkakala yang kedua nanti. Dibangkitkan di mahsyar. Allati yakunu ma'aha al-ba'thu. Yang bersamanya berlaku kebangkitan. Au taslimu ahli jannah ila jannah. Ataupun ahli syurga masuk syurga. Ketika itu nanti orang yang sengsara. Yang ahli syurga masuk syurga insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga. Wa ahlun nar ila nar. Dan ahli neraka masuk neraka. Wala'ayazubillah. Wa yansal insanu kulla syai'in qablaha fi jambiha. Okey. Semua manusia ketika itu asalnya lupa setiap sesuatu. Ya. Semua manusia akan lupa segala sesuatu. Segala sesuatu yang berlaku sebelumnya, manusia semua akan lupa pada ketika berlakunya hari kiamat tersebut. Fasallallahu ta'ala bainal khalaik. Pada hari itu Allah Ta'ala telah memisahkan di antara makhluk-makhluknya. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari itu semua manusia ada yang syaqi, ada yang celaka, ada yang sa'id, yang bahagia. Fajawabu iza mahzufun wa huwa fasalallah. Okey, nampak tak? Nampak tak? Faiza, ayat tadi faiza, maka apabila datangnya malapetaka yang besar, maka bila datangnya malapetaka besar, apa yang berlaku? Allah Ta'ala memisahkan di antara dua jenis manusia ni. Ada yang syaqiyun, celaka, ada yang sa'id, ada yang bahagia. Okey. Walizalikal yaumi sifatan. Hari itu ada dua sifat. Hari kiamat tu ada dua sifat. Innahu hina yatadhakkarul insanu jami'a ma 'amilahu min khairin aw syarrin. Okay. Apa dia? Ketika mana manusia teringat semua yang dia buat dekat dunia dulu, baik perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Kenapa? Li'annahu yushahiduhu mudawwanan fi sahaifi amalihi. Kerana manusia dapat menyaksikan, wal'ayazbillah, manusia dapat menyaksikan segala yang dia buat telah dicatat dalam buku catatan amal. Saya, ibu-ibu, ayah semua, hari itu punya kita ni risau pasal apa? Kerana hari itu semua apa yang kita buat kat dunia dulu dicatat. Ada dalam buku tu. Allahu Akbar. Kama qala ta'ala, Yawma izin yatazakkarul insanu wa anna lahu zikra, surah Al-Fajr. Kurang sama makna dengan ayat ni. Dalam ayat surah Al-Fajr Allah kata pada hari itu manusia akan beringat. Wa anna lahu zikra, masa tu dah tak guna dah nak ingat-ingat balik dah. Sekarang ni boya kalau kita teringat dosa, apa kita buat? Taubat, istighfar. Sekarang ni kat dunia ni. Tapi lepas mati, dah masuk kubur, dibangkitkan di mahsyar, hari tu teringat semua amal-amal kita ibu ayah, dah tak guna dah ingat masa tu. Dah tak guna dah kita ingat dosa, takut pada Allah, pada hari itu dah tak guna dah. Untuk kita ingat segala dosa-dosa kita yang kita buat ibu ayah, yang kita buat sengaja, tak sengaja. Untuk kita taubat, untuk kita istighfar adalah sekarang kat dunia. Saya dan ibu ayah semua, untuk kita istighfar sekarang kat dunia. Wafihi tuzharu naru jahannama al-muhriqatu. Dan pada hari itu juga akan dipernampakkan neraka jahanam yang sifatnya membakar. Izharan, boleh baca muhriqatu ataupun muharraqatu, yang dibakar. Izharan la yukhfa ala ahad. Yang dizahirkan api neraka itu ibu ayah
seorang pun tak disembunyikan. Semua manusia dipernampakkan api neraka pada masa itu. Tak ada seorang pun manusia yang disembunyikan daripada melihat api neraka. Bukan masuk, diperlihatkan. Maka ketika itu buaya semua manusia akan risau yang teramat-amat sangat. Sawa'un akana mu'minan am kafiran. Tak kiralah orang tu orang mukmin ke, orang tu orang kafir ke, semua dipernampakkan api neraka. Kama qala ta'ala wa burrizatil jahimu liman lil ghawin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan dipernampakkan api neraka kepada al-ghawin. Al-ghawin ni saya lupa terjemahnya. Okey. Kalau ibu tengok terjemah al-ghawin, saya ingat lupa terjemahnya. Ibu-ibu yang boleh buka surah Syu'ara ayat 91. Buka surah Syu'ara ayat 91. Surah ke-26 ayat 91 surah Syu'ara. Tolong Ustaz cek apa terjemah al-ghawin. Surah Syu'ara ayat 91. Syu'ara surah yang ke-26 ayat 91. Apa terjemah al-ghawin? Tolong tengok. Apa tak? Surah yang ke-26 ayat 91. Ayat 91. Sekejap ibu ya. Yang boleh saya tengok sekejap. Ayat 91. Apa terjemah al-ghawin? Al-ghawin orang-orang yang sesat. Ibu betul ibu. Terima kasih ibu ya. Orang-orang yang sesat, betul. Orang-orang yang sesatnya. Terima kasih. Jadi wabur lizatil jahim, dipernampakkan neraka jahanam kepada orang-orang yang sesat. Maksud mana tak kira orang beriman ke, orang tak beriman ke akan dipernampakkan api neraka tu ibu. Qala Muqatil yukshafu anha al-ghata fayanzuru ilaiha al-khalq. Disingkapkan yang tertutup, disingkapkan. Selama ni api neraka orang tak nampak, dipersingkapkan api neraka, maka seluruh makhluk akan melihat api neraka pada hari itu. Fa'ammal mu'min, maka orang mukmin faya'rifu biru'yatiha qadra ni'matillahi alaihi bisalamah minha. Maka pada hari itu ibu ayah orang beriman walaupun dipernampakkan neraka dan takut dengan neraka tu, tapi dia yakin nikmat Allah Ta'ala akan memelihara dia kerana iman dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang beriman walaupun nampak api neraka, dia sangat yakin insya-Allah dia akan dapat naungan. Walaupun takut, memang takut sangat, tapi dia mengharapkan sangat Allah Ta'ala akan melindunginya, Allah Ta'ala akan menaunginya. Pasal tu ibu ayah kita kena minta masuk 7 golongan manusia di pada mahsyar nanti, ketika mana semua orang dalam keadaan kalang kabut. 7 golongan ini dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti carilah hadis tu insya-Allah ya, 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang kafir, wa amal kafiru fayazdadu ghamman ila ghammih. Orang kafir dalam keadaan sedih yang amat sangat. Dalam kubur dia kena siksa dah. Keluar daripada kubur ni, apa benda pula ni? Apa benda pula ni? Kat mana pula ni? Dalam keadaan sengsara yang amat sangat. Dipernampakkan neraka. Inilah neraka yang dulu dijanjikan pada kamu semua kat dunia dulu. Kamu tak nak beriman pada Allah. Dah lah tadi dalam keadaan sengsara. Tengok api neraka, bertambah sengsara dia. Bertambah takut dia. Tapi tak boleh buat apa-apa dah ibu ayah. Dah tak guna dah masa tu. Dah tak guna dah. Wahasratan ila hasratihi. Dan dia penyesalan ke atas penyesalan. Dah menyesal. Menyesal sangat dah. Dah kena siksa dalam kubur. Keluar daripada kubur pula, tengok keadaan, Masya Allah, Tabarakallah. Nampak pula neraka, sesal atas sesal. Dah tak guna dah penyesalan pada hari itu, ibu ayah. InsyaAllah ibu ayah ya. Kemudian kita sambung. Fa'amma man tagha. Allah Ta'ala menceritakan apa yang akan berlaku hukuman kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala akan cerita. Kita akan baca pada ayat yang ke-37 insya-Allah. Besok tak dapat buat kelas ibu malam. Besok tak dapat buat kelas. Mungkin pagi besok kalau ada kelas pun, saya akan buat kelas perbahasan surah tu. Sambungan surah Yasin. Dan kalau petang
petang tu kalau saya sempat buat kelas besok insya-Allah saya akan buat sambungan inilah, sambungan ayat yang ke tadi tu. Ayat yang ke-37 insya-Allah Ibu ya. Setakat ini saja untuk malam ni. Ibu ya insya-Allah ya, setakat ini saja. Kita maaf segala kekurangan, mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Kita jadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang sungguh-sungguh usaha Ibu ya. Jangan kita menyesal kat sana nanti. Tak menyesal sekarang ni insya-Allah Ibu ya. Ya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Afwan ibu semua wa iyyak dan sama-sama. Ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.